Okey, saya buka soalan pada siapa yang nak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Soalan yang saya nak tunjukkan kepada Ustazah. Ustazah, sebelum tu saya nak tanya Ustazah tahu tak istilah bizu? Saya explain secara singkat lah. Macam antara kita, kalau kita bertemu lelaki dengan lelaki, perempuan, kita akan salam tangan. Tapi culture di sini selalunya akan dia bukan dia macam cium mulut, tapi bukan cium mulut lah. Pipi lah, pipi belaka pipi. Okey. Soalannya sekarang, program saya dengan rakan-rakan pernah sampai ke sini dan kemudian kami berada program Hamil Akid yang diangkat selama 2 bulan setengah. Kami bergaul bersama, duduk di rumah yang sama, dan kami makan bersama, berborak bersama, dan dalam masa sama kita berbincang juga lah pasal dia Islam apa semua kan. Maksudnya dia faham lah lelaki dan perempuan ni tak boleh bersentuh dan sebagainya. Dan kemudian soalan saya sekarang ni, pada hari terakhir sebelum kami berpisah, dengan saya tiba-tibanya yang mak saya terlalu rapat dengan saya, rapat lah. Dan tiba-tiba dia buka spek dia dan dia kata mungkin ni kali yang kita jarang jumpa lepas ni, dan dia akan buat ciuman tu lah, pipi bagi pipi lah. Soalan di sini, kalau macam kita jumpa rakan-rakan, pada saya rasa tak ada masalah sebab kalau kita boleh explain dekat dia Islam apa semua kan. Tapi antara dengan mak angkat ni, saya rasa sedangkan dia tahu kita tak boleh bersentuh, tapi dia kata ini mungkin kali terakhir dia nak buat juga. Kalau pendapat saya, kalau kita explain, mungkin dia dah faham, tapi kalau kita reject, mungkin sama ada dia akan rasa tak best dan akan terputus macam tu je kan. Macam mana? Soalnya saya dah bagi cadangan lah untuk buat. Terima kasih. Saya je dah soalan ni. Jawab kalau boleh pun soalan yang juga kot, sebab kita sangat kesukaan masa insyaAllah. Okey ya, insya-Allah dia jadi, tapi dah buat lah tu ya. Jadi maknanya kalau Ustazah cakap apa pun malam ni dah tak boleh ubah lah apa yang telah berlaku kan. Cumanya macam kalau dari segi salam tu maknanya ada juga pendapat ulama yang linear sikit. Dia kata sekiranya orang dahulu dan majlis tu depan orang awam ke apa kan, jadi kalau kita takut kita tak jatuh akan menjatuhkan air muka dia, maka dibolehkan kita sambut. Sekiranya dengan kita tarik tangan tu mana akan menyebabkan jatuh air muka dia, maka kita boleh sambut ya. Tapi yang pasal pizu tu tak ada dibincangkan, tapi sebenarnya memang tak boleh lah. Maknanya sekiranya kita bertegas dengan tu, insya-Allah dengan izin Allah kan, dia lagi faham bahawa ini sebenarnya agama dia tak bagi. Itu bagi pendapat saya lah. Pengalaman saya masa kerja di UiTM, hari anugerah orang kata khidmat 25 tahun ya, khidmat 25 tahun dia memang ada hari anugerah lah. Jadi saya masa tu ada konvo anak ya baru habis KMB. Jadi saya pun hari yang sama saya buat pertimbangan, mana saya nak pergi ni, nak pergi konvo anak ke, saya nak pergi hari anugerah ke kan. Bincang. Akhirnya buat keputusan konvo anak ayah dia saja pergi, saya pergi hari anugerah ni. Tapi bila saya pergi, tengok semua orang, dia bila naik, yang naik Chancellor Ibrahim Abu Shah kan, semua orang naik je dah ulur tangan.
bagi sijil. Setiap orang naik orang. Jadi saya pun dah mula menyesal. Saya kata, baiklah pergi tempat anak aku kalau macam ni. Lepas tu saya dah mula cari idea. Macam mana aku tak nak salam ni? Aku nak lari masuk toilet ke apa ke. Apa tu nak lari balik ke macam tu kan. Nama dah daftar kata hati. Tapi kata macam mana aku nak buat ni? Saya dah terfikir nak buat itu, nak buat ini. Last sekali giliran saya sampai. Kan? Saya pun dah giliran sampai tu naiklah juga. Tapi Allah izin, masa saya naik dia tak ulur tangan. Kan? Dalam ratus-ratus staf yang naik ambil sijil dengan dia tu, hanya saya seorang saja dia tak ulur tangan. Dia terus bagi sijil dan hadiah. Mana Allah yang jaga. Apabila kita betul-betul maknanya berusaha untuk menjauhkan diri daripada apa yang Allah tak suka. So ada tak soalan? Lima soalan ada? Kalau tak ada buka option. Okey, silakan. Misalnya bab tudung, sebabnya hari itu dalam kelas intermediate saya ada seorang cikgu ni, dia macam berminat jugalah dalam Islam, tapi dalam kelas sebelum tu, sebab dia kata habis kos intermediate ni dia nak tanya kita orang kenapa tak boleh tudung, tapi tu next sem pembukaan dia lah. Tapi kelas sebelum tu dia kata dia tengah cakap observation, lepas tu dia kata satu benda yang one thing I don't agree with Islam is because Islam kata lelaki lagi kuat daripada perempuan. Sebab dia kata sedangkan banyak passion dia yang lelaki yang bermasalah, yang isteri dia yang jaga suami dia macam tu. So sekarang ni dia kata dia seolah-olah macam satu benda je yang tak agree dengan Islam, itu dia kata lelaki ni lebih kuat daripada perempuan. And next tu dia kata dia nak tanya kita orang kenapa tak boleh kita tudung. So rasanya macam dia sebenarnya nak tahu je tentang Islam ni. So macam mana nak jawab? Sebab sometimes ada orang yang tanya kerana dia sahaja macam nak kena-kena dengan kita kan. Tapi macam dia ni tanya macam sebenarnya dia nak Islam tapi dia cuma tak agree pasal tu lah. Macam nak jawab? Okey, saya nak tanyalah orang perempuan kan, dia boleh angkat kalau beras tu berapa kilo boleh angkat? Berapa kilo? 25 kilo boleh angkat tak dengan sebelah tangan? 25 kilo. Ada tak perempuan boleh angkat? Lelaki boleh tak angkat 25 kilo? Ada boleh. Saya rasa dari segi tenaga kan, dapat tenaga lelaki dengan perempuan, kita tak payah berdebat lah. Realiti hidup memang lelaki daripada dari segi tenaga memang Allah bagi kekuatan kepada lelaki kan. Kalau kita bawa kereta tayar pancit, jarang perempuan boleh tukar tayar sendiri. Nak tunggu orang lelaki juga datang tolong tukar tayar kan. Kalau saya kereta rusak mana-mana tengah jalan tu panggil suami kan, suami je lah datang tukar tayar kan. Jadi maknanya dari segitu tak perlu pertikaian sebab realiti hidup macam tu. Tapi dalam Islam dia tak sebut kata lelaki lebih kuat sebenarnya. Yang Allah gunakan qawamun ala nisa. Qawamun ni maknanya pelindung. Lelaki ini pelindung kepada perempuan. Kami ada terbitkan sebuah buku penulisan bersama. Tajuk buku, tema buku tu ialah lelaki pelindung wanita. Jadi untuk memberikan kesedaran bahawa peranan lelaki itu sangat penting dalam melindungi wanita. Jadi kenapa kadang-kadang orang tak suka ungkapan ni, kata seolah-olah perempuan ni lemah, perlu dilindungi pula. Tapi kita kena ingat sebaliknya. Orang yang dilindungi tidak semestinya dia lemah, tapi dia mulia. Contohnya raja.
kebesaran kan, dia dipayungi. Bukan sebab dia tak tahan panas ke apa kan, tapi menggambarkan satu kemuliaan. Jadi begitulah yang Islam nak tunjukkan, wanita ini makhluk yang mulia, dia perlu dijaga, dibelai, disantuni dan dilindungi. Jadi lelaki bukan orang yang bila kata pelindung tu, pelindung bukan maknanya yang penguasa, yang kejam, diktator dan seumpamanya. Kan kepada kaum lelaki yang ditugaskan menjadi pelindung ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kepada kaum lelaki Allah berkata, Allah suruh wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka, isteri-isteri kamu itu, kaum wanita itu, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jadi itu tugas pelindung. Dia memastikan orang yang dilindungi ini selamat, sejahtera, aman, bahagia, tenang, bukan didera, disepak dan diterajak. Ini yang berlaku sekarang. Sebab lelaki tak tahu fungsi dia, kan? Tak menyedari hakikat besarnya amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Mereka sebagai pelindung, dan mereka mestilah melayani orang-orang yang dilindungi ini dengan cara yang terbaik. Sebab itu piawai yang diletakkan oleh Rasulullah SAW ke atas kaum lelaki ialah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, wahai para lelaki, kaum lelaki ialah yang paling baik kepada keluarganya. Bukan yang paling garang, bukan yang paling ganas, bukan yang paling yang paling apa? Yang paling diktator ke, paling sombong ke, paling susah nak bincang ke, bukan. Tapi yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku orang yang paling baik kepada ahli keluarga. Jadi anda semua ingat, nak jadi the best man di sisi Islam ialah mestilah berlaku baik kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak, ibu bapa dan sebagainya. Ya? Tentang tujuan bertuduh, ya, kalau saya ada tulis satu artikel dalam malaysiaharmony.com. Satu kajian yang dibuat di sebuah universiti, kalau tak salah saya pun dah lupa, di Belanda ke di mana, tapi di Eropah lah, yang satu kajian dibuat kepada kaum lelaki, pelajar student, kesan mereka memandang wanita yang seksi dengan wanita yang berpakaian sopan. Sebenarnya ada kesan kepada minda dia dengan melihat pakai wanita yang berpakaian seksi dengan berpakaian tak seksi. Dan kesan itu dia berlaku beberapa, ada ketikanya sehingga kesan itu hilang, barulah dia boleh tumpukan minda dia kepada pelajaran. Maknanya dia ada kesan, bila dia tengok orang seksi itu, dia ada kesan, dia kacau sikit, dia tak boleh nak tumpu, emosi dia tak stabil dan sebagainya. Itu research, ya? Jadi anda boleh carilah dalam malaysiaharmony.com, tengok bahagian kolumnis tu, cari kolumnis Ustazah Mazna Daud, lepas tu search lah tajuk-tajuk tu. Kalau tak salah saya, tajuk apa, padang beracun ke macam tu yang saya buat tajuknya. Jadi maknanya sebab Islam ni fitrah kan, jadi apa yang Allah perintahkan itu sesuai dengan fitrah kita sebenarnya. Hanya untuk memelihara emosi lelaki, supaya dia stabil, tak kacau. Maknanya dia, tumpuan dia lebih mantap apabila dia tak memandang wanita yang berpakaian menggoda. InsyaAllah. Allah Allah. Terima kasih Ustazah. So harapnya jawapan atau perkongsian daripada ahli panel kita ni membantu sikit sebanyak kehidupan kita sebagai pelajar di France ni, insyaAllah. Kita kenalah jadikan isi-isi itu sebagai amal, bukan sekadar ilmu je kan. Dan jangan lupa kita kena bertawakal dan minta kekuatan kepada Allah. Dan janganlah kita merasa malu jadi orang asing. Sebenarnya tagline kita, Islam itu bermula dengan dan akan kembali kepada asing
dan beruntunglah orang-orang yang asing tu. Maka kita takkan nak jadi orang yang rugi kan. Semana Ustazah cakap dalam surah Al-As ada tips ataupun bagaimana kita tak nak jadi orang-orang yang rugi. InsyaAllah itu je daripada saya. Semua independen diucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi. Dan walaupun dengan kesetukan master ni keadaan yang sejuk semua, tapi masih lagi mampu berkongsi sisi yang mantap. Oleh itu saya sudahi forum kita Off Cafe and Teh Tarik dengan mohon maaf ada kekasar bahasa, dan Assalamualaikum warahmatullahi